الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبتعشر وبتمي بالخير. Alhamdulillah, pertama yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini Allah temukan kita di dalam satu majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hormati lagi dikasihi pengurusi surau, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, asatizah yang hadir, muslimin, muslimat, ayahanda, ibunda dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini Allah gerakkan hati nurani kita untuk duduk di dalam majlis ilmu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tandanya kita bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah tanya kepada kita di dalam Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibat?" Maka mana nikmat yang mana kita dustakan? Dalam suratul Ar-Rahman, Allah berulang-ulang kali tanya kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan, sudah lama tak bersama dengan tuan-tuan. Ini kali kedua tak salah. Ada sampai dulu pada bulan Ramadan dulu. Alhamdulillah, ni kali kedua. Mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita mencari keredaan Allah. Seperti mana kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang ni selalu kita doa tuan-tuan. Nak cepat tara mana pun doa ni jangan tak pernah lupa, kan? Nak laju tara mana pun, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu akbar. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang ni point kita. Yang inilah yang kita nak ni tuan-tuan. Nak lepas daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah dunia kita nak, subhanallah. Hasanah dunia yang kita mohon, yang kita minta kepada Allah. Dapat isteri solihah, dapat anak yang soleh, dapat apa lagi? Tuan-tuan, kenderaan yang baik, dapat apa lagi tuan-tuan? Rumah yang baik, dapat kebahagiaan. Masya Allah. Dapat ketenangan, hasanah dunia, tenang dalam hati. Ya ni subhanallah. Sebab apa? Siapa yang datangkan ketenangan? Itu Allah. Allah yang bawakan ketenangan kepada hati-hati kita. Duduk tenang, walaupun pitih tak ada, duit tak ada, tak apa, tapi tenang. Ya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkan kebahagiaan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rezeki yang halal tayyibah, halal yang baik yang datang kepada kita. Allahu akbar. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah, nak lepas kita ni daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas daripada azab. Sebab Allah berfirman beritahu kepada kita dalam suratul Baqarah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Allah ingatkan kepada kita. Ingat apa? Azab aku ni amat pedih. Apa dia? Walahum azabul azim.
tu dia. Allah bagi. Sebab apa? Azab aku ni pedih. Kamu nak buat apa di muka bumi Allah ni? Buatlah. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Ni tuan-tuan. Khatamallah. Allah tutup hati mereka. Tuan nampak? Hati, telinga, mata mereka tutup habis. Allah ingatkan pada golongan ni, walahum azabun azim. Allah ingatkan azab aku yang teramat pedih. Subhanallah. Patut kita doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebab apa? Zalim diri kita ni. Betul, zalim. Sebab kita ni banyak dosa. Waktu kita doa astaghfirullahaladzim, lepas mayang saja assalamualaikum, astaghfirullah. Padahal benda baik tu. Sebab apa? Atas dosa-dosa kesilapan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini, maka masa yang sangat sempit ni tuan-tuan, berarti Allah Subhanahu wa taala kita kongsikan sedikit 7 golongan yang mana mendapat naungan pada mahsyar. Allahu akbar. No? Pada mana masa yang ada ni, kita kupahkan sedikit 7 golongan ini. Mudah-mudahan mendapat apa dia? Mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah Allah. Sebab apa? Duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan, no, telanjang bulat, tak ada pakaian. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah, nanti orang tengok aurat aku ni. Malu ni. Subhanallah. Maka Nabi pun jawab, apa dia? Tak sempat mereka ni nak tengok aurat kamu. Tak sempat. Sebab kelengkabutnya waktu tu. Sebab pada ketika itu dalam keadaan semuanya nak apa? Nak pentingkan kita. Macam mana keadaan ni? Apa yang berlaku ni? Tapi bila mana 7 golongan ni tuan-tuan, bila mana kalau kata tak ada antara ketujuh pun dapat satu terkenakan, kita pun jadilah. Allahu akbar. No? Kalau tak ada, walau macam mana pun dapat satu pun jadilah mendapat naungan, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. No? Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita, motivasi kepada kita untuk apa? Untuk teruskan istiqamah dalam amalan-amalan kita. Insya-Allah. Tuan-tuan ni mati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk terus poin tuan-tuan, mati Allah. Masa yang cukup padat. Nah, yang pertama adalah antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahkan adalah pemimpin yang adil. Masya-Allah. Nah, pemimpin dalam Quran, dalam cerita tentang pemimpin, wa izqadna rabbuka lil malaikati ta'ini ja'ilu fil ardi khalifah, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, 31, 32, 33, 34, sampai ceritanya syaitan dan iblis dan sebagainya. Pemimpin. Tapi ada satu lagi, mana di antaranya adil. Semua ni mimpin, tapi adil. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu di tempat sesuatu. Adilnya dia. Kalau dia suami, suami yang saleh. Kalau dia isteri, isteri yang salihah. Kalau dia buat kerja, kerja yang baik. Masya Allah. Kalau dia antaranya suami, dia menjalankan nafkah dia. Kalau anak cuba menjadi anak yang saleh, maka dia letakkan adil kepada dirinya. Amanah yang dipikul tuan-tuan. Masya Allah. Amanah. Ni amanah. Amanah yang dipikul dalam diri dia. Iaitu apa dia? Adilnya dia dengan amanah. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Masya Allah. Dunia kita tanggung bunyi Islam ala khamsi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah kita. Aqimus solah. Ini tanggungan yang paling besar. Apa dia? Solat. Tanggungan yang paling besar. Kita kena adil dengan diri kita dengan solat. Malah tak mana pun sakit ke apa sekalipun tak ada sebab nak meninggalkan solat. Maka yang pertama, aqimus solah. Solat kita. Maka menjadi pemimpin yang adil, meletakkan sesuatu. Bahkan perlu ada ilmu. Nak menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, masyarakat atau negara, wallahu alam, kita kuatkan kepada keluarga. Maka dalam keluarga kita ada pemimpin, dalam diri kita adalah suami, ar-rijalu khairum minan nisa, laki itu pemimpin kepada perempuan. Maka perlu yang pertama ada ilmu. No? Ilmu apa? Ilmu rumah tangga dan sebagainya. Subhanallah. Nak kepada ilmu, maka kena belajar.
Nak kepada ilmu, kena belajar lah. Datang duduk majlis ilmu, pakai berdekut sama-sama, alhamdulillah tuan-tuan. No, saya sampai-sampai tadi tengok-tengok, Masya Allah, seronok. Seronok apa? Seronok ramai ya tuan-tuan. Bahkan seronok bila tengok. Sebab apa? Menjadikan kita ni semangat, bahkan motivasi kepada diri kita. Allahu Akbar. Bahkan yang kedua, apa dia? Bila menjadi pemimpin yang adil, nah, apa saja yang Allah bagi, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya merancang wa makaru wa makarallah wa mahu khairum makirin. Setiap perlakuan, apa yang berlaku, kita merancangnya tuan-tuan. Nah, maka kena ada qada dan qadar. Setiap perkara yang berlaku, ada qada dan qadar, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, benda yang telah ditetap, benda yang boleh kita pilih tuan-tuan. Maka buat yang terbaik, mudah-mudahan menjadi soleh. Buat yang beramanah, maka yang pegang amanah, pengurusi dan sebagainya, no, dengan amanah, tak kira itu hak di antaranya adalah khairun nas, manusia yang terbaik. Bahkan dia fikir kepada orang lain, dia nak uruskan majlis dan sebagainya, ini khairun nas, manusia terbaik. Bahkan dia buat semua ni adalah lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dapat ilmu berapa banyak sangat, meeting setiap malam, meeting, subhanallah. Ini adalah amal yang mana nanti bawa ke alam barzah, subhanallah. Mana kata pemimpin, dia tahu apa tujuannya. Bila mana antaranya dia menggunakan iti-itinya, hartanya, untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah pemuda yang tumbuh kerana ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggilnya permuda. Kenapa dengan muda? Sebab apa? Sebab yang pertama, kekuatan orang muda ini luar biasa. Maka kalau dia ibadat tuan-tuan, subhanallah, lamanya ibadat, tak rasa penat dan sebagainya. Nah, kalau dalam tenteraan orang muda, subhanallah. Nah, mana kata dengan muda pada usia kita, dulu pernah kita muda, apa kita buat dulu? Kalau kata dengan maksiat, kalau kata dengan dosa, kalau kata dengan berbagai-bagai benda yang haram kita lakukan, tubu ila taubatan nasuha. Mohonlah taubat kepada Allah. Masih ada masa untuk taubat. Nah, mana kata belum sampai lagi malaikat maut mencabut kepada kita, masih ada masa untuk mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita bertaubat, mudah-mudahan tidak ada lagi bahkan dosa-dosa yang ditanggung kepada kita. Allahu Akbar. Nah, dengan kita bertaubat, tengok benda ni pun jatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Punya semangat ustaz ni kan. Muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ustaz ni kena minum air dulu ni. Kan? Allah. Yang ketiga, bahkan lelaki yang hatinya terpaut dengan surau maupun masjid. Masya Allah. Lelaki rujuk pada perempuan jugalah, nah. Maka dia sambil sebut lelaki, kan? Lelaki yang terpaut hatinya dekat dengan rumah Allah. Masya Allah tuan-tuan. Ni kalau kata yang imam, kalau dia bekerja, dia fikir, lepas ni kalau zuhur, siapalah nak imam ni? Siapalah nak azan ni? Masya Allah. Mana pun dia pergi musafir, otak dia akan fikir, ya Allah, mana tempat aku nak sembahyang, Allah. Kadang-kadang kita musafir, mana tempat nak makan kan? Nak cari tempat, udang galah, cari pun. Kalau zoom tu, kita zoom tempat sembahyang dulu, okey lah. Hatinya subhanallah dekat dengan Allah. Kalau zoom tempat makan dulu, hatinya dekat dengan perut lah, kan? Dia cari tempat makan dulu, ada tak di Muar ni mana ni, kan? Oh, Mi Muar. Okey, cantik. Dekat Mi Muar tu ada apa? Ada masjid. Depan ada dekat subhanallah. Maha suci Allah. Tak kira lah, tapi yang penting dia dekat kepada rumah Allah. Tak ada orang yang datang rumah Allah melainkan nakkan pengharapan kepada Allah. Hamai datang nak riak, takabur, buang sipang, tukang tepi. Sebab apa? Kalau mai saja riak takabur, sama seperti binatang, tak ada apa. Sebab apa? Yang membezakan kita ini adalah nawaitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata mai dengan riak, nak orang tengok kita, tak dapat apa tuan-tuan, buat apa? Kosong saja.
Allah, rugi tak rugi, benda sama, buat sama, tapi tak dapat apa-apa. Allah, ruginya tuan-tuan. Maka nawaitu, kadang-kadang kita kena renung, duduk bersama, kan? Asalkan kalau nak riak, siapa nak tengok kita? Takat Tok Imam nak tengok, apalah sangat dengan Tok Imam, no? Takat orang jiran sebelah nak tengok kita, panggil orang baik, orang soleh, apa sangat? Takat pandangan dia pun depan tu je. Subhanallah. Tapi kalau kata kita buat hanya lillahi ta'ala, pandangan kita daripada Allah subhanahu ta'ala, insya-Allah Allah akan bagi lebih daripada itu. Allah akan hadiahkan satu tempat yang dipanggil jannah dalam bahasa Arab, dipanggil syurga dalam bahasa Melayu kita. Nak syurga, tempat yang baik. Subhanallah. Tanya anak-anak kecil, walaupun dia tak tahu dia syurga ataupun neraka, dia tak tahu apa benda syurga, apa benda neraka. Tapi bila tanya pada dia seronok tak nak masuk syurga, kita cerita sikit je, bestnya, ya Rabbi, syurga nak masuk, kan? Tapi masuk dalam syurga itu Allah pilih dengan kasih sayang Allah subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan semua ni kita dapat masuk dalam syurga Allah subhanahu ta'ala. Allahumma amin. Bahkan di antaranya hatinya terpaut dengan masjid maupun surau, ada saja majlis, ada saja ni jemaah. Bukan kata hati saja, bahkan tindakan kepadanya, no? Tindakan datang, bahkan bukan datang saja, bahkan dia menyumbang kepada masjid maupun surau. Ada tabung, dia tengok lalu tabung tu, dia bukan minta apa, dia minta duit je, kan? Lalu je masuk je duit, kan? Selesai dah tu, kan? Kalau masuk tengok dalam poket ada berapa, masuk saja. Subhanallah. Mudah-mudahan yunfaqu fid din, kamu infak kepada agama Allah, insya-Allah Allah akan bagi. Lagi kita bagi, lagi itulah berkat barakah dalam hidup kita. Lagi kita simpan, lagi kita duk rasa nak keluar berat. Benda yang paling berat, Imam Rozali kata, waktu susah kita nak memberi. Berat tak? Berat. Ada nombor dua, waktu kita dalam kesalahan, kita nak betulkan cakap benda tu betul. Susah tak? Berat tak? Berat. Subhanallah. Berat tu. Dah kita menipu, tiba-tiba kita nak cakap benda jujur balik. Berat tak berat? Berat, tuan-tuan. Masya Allah. Yang ni yang paling yang kita jaga. Mudah-mudahan antaranya mendapat rahmat daripada Allah. Yang kamu kita bagi, kita infak, bahkan itulah yang kita punya nanti di alam barzakh. Saat semua orang nampak, kalau kata semua orang bagi, kalau kata kita tahu kita bagi itu akan dapat masuk dalam akaun kita di dalam alam barzakh nanti, saat duduk di sana nanti, maka di antaranya baginya naiklah ekonomi Islam, subhanallah, no? Antaranya bahkan semua orang sedar, semua orang tahu dia punya apa kepentingannya dalam bab bagi. Tapi kadang-kadang ni lah bisikan iblis yang mana duduk dalam hati kita, dia kata apa? Kamu bagi tu, lagi lama lagi kurang tu, kan? Dia main-main dalam hati kita, tuan-tuan. Lepas tu kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku lindung daripadamu daripada syaitan yang dirajam. Baik, yang keempat, tuan-tuan dimati Allah subhanahu ta'ala, dua orang yang saling mencintai kepada Allah subhanahu ta'ala sehingga dia bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang dalam ni bukan dua orang, tuan-tuan. Yang dalam ni berapa puluh orang, no? Yang datang, kalau Tok Haji tu tak datang, bawa mana dah Tok Haji ni pergi, lama tak jumpa, Allah rindunya. Saling cinta mengasihi kerana Allah, datang jumpa kerana Allah. Subhanallah, maha suci Allah, no? Dia datang, dia kali sayang seperti mana Nabi SAW. Teringat dah Nabi, bila mana Nabi datang, Abu Bakar pun datang, no? Abu Bakar dengan Nabi begini, tuan-tuan, no? Memang caring sungguh. Masya Allah. Kalau Nabi tu 3 biji batu kat perut, Abu Bakar pun 3 biji batu. Allahu Akbar, no? Dekat dengan Nabi. Sahabat-sahabat kalau tengok Nabi, maka senyuman Nabi hilang masalah mereka. Subhanallah. Maka macam kita lah, tuan-tuan, bila kita senyum orang lain yang seronok dengan kita, Masya Allah, yang dekat dengan kita,
Kadang-kadang duduk melepak kedai kopi sama-sama, kalau hilang satu geng, Allah ruginya. Gua tuan-tuan. Berarti Allah Subhanahu wa taala mana kata saling mencintai kerana Allah. Tak kiralah apa pun kerana Allah. Bahkan kita duduk dalam rumah Allah, kita mencintai antara satu sama lain. Tebarkan salam kata Nabi untuk mendapatkan sayang di antara satu sama lain. Jumpa Assalamualaikum. No, senai ke tak kenai ke? Assalamualaikum. Nah, dia akan jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dia jawab panjang sikit, Assalamualaikum warahmatullah. Jawablah panjang sikit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bagi panjang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nak jawab apa tu tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwan. Panjang sikit. Mudah-mudahan mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kecintaan, duduknya bersama-sama dengan kecintaan kita, bahkan mendekatkan diri kita kepada Allah, menjihadkan diri kita daripada hawa nafsu, lawan diri kita daripada hawa nafsu. Bahkan kita berjumpa bertolong hablu minan nas, hubungan kita dengan manusia. Nah, jaga sungguh-sungguh hubungan kita dengan manusia. Hablu minallah, hubungan dengan Allah, ibadat dan sebagainya. Hablu minan nas, hubungan kita dengan manusia. Dah jaga hak dia, jangan kita fitnah. Sebab apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Lah ni ustaz, saya bukan apa, bukan susah pun sekarang kan? Saya mulut tak cakap apa, tapi tangan bergerak. Kan? Duduk seorang-seorang, tangan aku benci betul lah dengan AJK ni. Contoh kan? Tangan je bergerak. Masya Allah. Sekarang mulut tak bercakap, mulut dikunci, tapi tangan bergerak, duduk di media sosial dan sebagainya. Allahu Akbar. Tangan itu nanti akan bicara di hadapan Allah. Tuan-tuan ingat dalam surah Yasin, Allah kata apa? Tangan itu akan bicara di hadapan Allah. Mulut akan terkunci nanti. Lawana ada. Mulut akan terkunci. Maka tangan itu akan berbicara kepada Allah. Ya Allah, ni aku ni buat ni begini, 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 begini. Allahu Akbar. Begini. Waktu tu tak ada siapa dah nak bantu kita. Saat pada ketika itu siapa nak bantu kita? Nak cari Tok Imam pun nak cari lepaskan diri. Nak cari Bilal apatah lagi. Subhanallah, nak cari nak lepas juga. Allahu Akbar. Saat pada ketika itu hanya dengan amal kita, dengan perbuatan kita. Kalau dulunya dengan huha tak dapat apa-apa, maka baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saksikanlah walahum azabun azim, azab aku yang teramat pedih. Maka tuan-tuan, cinta mencintai antara satu sama lain, jangan kita memutuhi saudara. Nabi tidak mengaku umat, bahkan orang yang memutuskan silaturahim. Kena jaga elok-elok silaturahim. Antara kita. Subhanallah, gaduh tak mana pun, cari jalan penyelesaian. Kalau selalu jiran, kadang-kadang Allahu Akbar kan. Jiran tu anak kecil, kat kita duduk tepi tu, kita duduk dalam rumah tak dengar apa kan. Buka lagu Ya Rabbi. Kawan tu anak kecil, kawan tu baru undun doi. La ilaha illallah. Pong, kawan tu buka suara. Allah, marah kawan tu. Nak marah sekali lagi orang tua, orang usia. Jaga-jaga adab. Dia pendam kepada kita. Nanti di akhirat dia boleh tuntut dengan kita. Allahu Akbar. Lepas tu dia jadi apa? Orang yang muflih. Apa makna muflih? Orang yang kepapa kedana, tak ada apa-apa. Dia main dengan banyaknya pahala. Dia main dengan banyaknya ibadat. Dia balik kepada Allah dengan banyaknya ni. Rupanya dia kaki hati orang. Orang ni main tuntut. Rupanya dia ada hutang. Orang ni main tuntut. Rupanya dia sakitkan isteri. Main dia orang ni tuntut. Lalah tuntut. Tak ada apa dah nak bagi Allah. Lalah Allah kata apa? Kau bagilah pahala dosa kau pula. Ni dosa sana, pak kat kawan ni. Kawan ni dah lah banyak dosa, dia tambah lagi dosa. Allah.
Tambah lagi dosa, tambah lagi dosa, tambah lagi dosa. Lala muflih. Muflih dunia boleh buat pergi bank. Kan? Minta tolong muflih dunia. Kan? Adanya persatuan-persatuan boleh ambil. Kan? Boleh pulih dunia, boleh ada juga minta tolong. Tetapi kalau muflih akhirat, siapa nak tolong kita? Allah. Nak selawat apatah lagi, Masya Allah. Selawat dia tidak, perbuatannya baiknya tidak. Lepas tu kadang-kadang bila kita bagi tazkirah, tidak ada bergetar di dalam hati-hati kita. Sebab apa? Dia tak nampak nanti Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah ditakdirkan oleh Allah. Suatu hari nanti, bila sana nanti, Masya Allah, tak ada siapa nak bantu kita. Bila masa yang ada ini, puluh tahun yang kita lalui ini, tuan-tuan, mudah-mudahan nanti kita akan patah balik kepada Allah dengan amal-amal, dan insya-Allah mudah-mudahan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita menyakit hatikan kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Sebab apa? Sebab benda ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar bersaudaranya bila Nabi hijrah, Nabi binakan masjid, maka Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Sampai dipuji dalam Quran, muhajirin dan ansar dipuji. Subhanallah. Dipuji, tuan-tuan. Katanya muhajirin ini sebagainya. Subhanallah, Maha Suci Allah, dipuji. Kan? Masya Allah. Maka kita bersaudara antara satu sama lain. Bahkan kita mencintainya dengan satu sama lain. Kalau ada yang bantu, ada yang mohon pertolongan dan sebagainya, maka banyak yang boleh kita bantu dengan mana yang kita mampu, tanpa menjejaskan nafkah kita. Ini kena faham elok. Sebab apa? Kadang-kadang orang luar, Masya Allah, tabarakallah. Tapi dengan orang dalam, dengan siapa? Dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, kita jejaskan. Orang tak nampak, tapi Allah nampak. Ni kena jaga elok-elok. Dua-dua kena amanah. Hablum minan nas, dengan amanah kita dengan rumah, dengan isteri dan sebagainya, itu amanah. Suatu hari nanti dia akan tuntut dengan kita. Dengan mudah-mudahan kita terlepas pada benda itu. Bahkan juga amanah juga kita pada usianya pada keadaan ini, iaitu dengan manusia. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, dua orang yang saling mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dekat kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini bukan dua orang. Kalau kata ada yang nak buat tahlil, ramai yang datang buat tahlil, kan. Kalau kata ada meninggal, ramai yang datang sekali, kan. Mencintai antara satu sama lain. Inilah masyarakat yang dekatkan. Bahkan inilah Nabi SAW ajarkan kepada kita. Maka tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima iaitu adalah lelaki yang diajaknya berzina, maka dia mengatakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan la taqrabuz zina, janganlah kamu hampiri kepada zina. Sebab apa? Zina tu kotor, kan? Benda zina, hampiri kepada zina, perbuatan zina, benda yang kotor. Tapi kadang-kadang benda itu yang menjadi seronok kepada orang yang berbuat zina. Subhanallah. Dia nak mencari juga benda haram, padahal benda halal dah ada, nak cari juga benda haram. Allahu Akbar. Tubuh ila taubatan nasuha, bertaubatlah kita kepada Allah. Sebab apa? Dalam kitab Qiyamat hampir tiba, karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Nabi sebut dalam satu bab, iaitu penyakit umat terdahulu. Satu dalil daripada Nabi SAW, Nabi pernah sebut kepada kaum muhajirin, kalau kamu buat 5 perkara ini, maka tidak ada kebaikan kepada kamu. Salah satunya adalah orang yang berzina dan juga berbangga dengan zina. Dan ni sekarang ni apa dia? Dia dah zina dah. Dia dah buat dah maksiat. Tapi dia berbangga dengan maksiat dia. Apa dia buat? Dia selfie, dia masuk dalam Facebook, masuk dalam Twitter, masuk dalam YouTube, tulis dekat situ, selesai slot yang pertama.
Oh, selesai begini, berjumpa dengan begini. Sedangkan benda itu benda haram, tapi dia berbangga dengan benda haram. Mana kata tunggu nanti azab Allah. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, maka tunggu nanti azab Allah. Allah ingatkan kepada mereka, walahum adzabun azim. Aku ni letakkan azab yang teramat pedih. No? Mana kata orang yang berzina, orang yang melakukan zina, seronok dia buat zina, maka tunggu nanti ada yang berazab kepada mereka. Jangan sampai waktu ketika itu terkujur badan, maka matinya dalam keadaan melakukan perzinaan, maka mati diazab oleh Allah. Pada ketika itu nak mohon balik, minta kembali kepada dunia, maka tidak ada masa untuk berpatah balik dalam dunia, walaupun tak ada satu pun. Allahu Akbar. Lepas tu dikatakan, mudah-mudahan dijauhi diri kita. Faham ni, hati kita dalam keadaan kita dekat kepada Allah, rumah Allah. Tapi kita mohon dengan hati ini tidak dimutablikkan hati. Tidak dimutablikkan hati. Sebab apa? Kadang-kadang hati ini dengan kita beribadat, takut-takut ada benda yang kita tak puas hati, kita patah balik kepada ada benda lain. Yang ni yang sangat kita takut. Patut kita doa kepada Allah, mati dalam keadaan yang beriman. Sebab Allah pandang, sebab apa? Ada golongan dia beriman, dia tidak baik, dia buat maksiat, dia buat dosa, tapi akhirnya dia bertaubat, mati dalam keadaan yang baik. Ada golongan dia beriman, dia buat baik, akhir kalam dia pun baik, maka mati dalam keadaan yang baik. Ada golongan dia tidak beriman, dia beriman tapi mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia jadi golongan yang tidak baik. Allahu Akbar. Yang paling malang sekali, orang kata apa? Jatuh tangga, ditimpa tangga, terguling-guling sampai ke bawah. Gurau ya macam tu. Apa dia malangnya apa? Dahlah tidak beriman. Lepas tu mati pun dalam keadaan tidak beriman, maka tunggulah azab Allah. Allahu Akbar. Ini yang paling malang, dia jatuh dan bertimpa tangga dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka orang yang berzina, tak kira lah siapa pun orang yang berzina, maka kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas dasar seronoknya zina itu, Allah hantar satu penyakit, iaitu penyakit ta'un. Allah hantar satu penyakit, iaitu penyakit HIV, kan? Allah hantar penyakit itu. Dan sampai sekarang ini ada satu lagi penyakit yang kita gerun-gerunkan pada ketika ini adalah penyakit corona yang sampai kepada kita sehingga kita berjaga-jaga. Di dunia, di Malaysia boleh kata kawal lagi, kan? Tapi kalau di luar negara, subhanallah, berapa juta tadi dimaklumkan, berapa juta, puluh juta dah yang kena penyakit ini. Lepas tu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini datangnya daripada Allah. Penyembuh dia pun datang daripada Allah. Maka saya rayu kepada orang saleh, orang yang duduk dalam rumah Allah, yang istiqamah di dalam rumah Allah, tolonglah kita sama-sama mendoakan. Bangunlah kita di tengah malam, sujudlah kepada Allah. Saatnya mereka tidur, orang-orang saleh, bangunlah di tengah malam. Nak harapkan orang tak soleh, petah lagi tak bangunnya. Orang yang boleh bangun di tengah malam, bahkan sujudlah kepada Allah, rayulah. Mudah-mudahan terlepasnya kita semua ini daripada azab ini, tuan-tuan. Dimati Allah Subhanahu wa taala. Maka padanya orang yang saleh, yang dekatnya kepada Allah. Waktu kan tadi imam kita membacakan doa penyakit membahaya. Kalau pasal tadi waktu lepas mayang, imam bacakan doa penyakit lepas bahaya, penyakit bahaya. Kenapa? Disebabkan sekarang ini banyaknya penyakit yang menular kepada kita. Bahkan sebabnya apa? Mungkin asbabnya daripada berdosa manusia yang banyak sangat yang buat, sehingga Allah hantarkan azab kepada kita. Mungkin, tuan-tuan. Patutlah kita doa pada Allah, la ilaha illa anta
subhanaka inna kunna minaz zalimin. Banyakkan kita membaca doa Nabi Yunus alaihi salam saat Nabi Yunus itu ditelan dalam perut ikan Nun. Saat itu tergelapnya dalam perut ikan Nun dah gelap, duduk dalam laut pun gelap. Saat duduk dalam laut, dalam perut ikan Nun mana ada apa-apa, gelap dah. Tambah pula masuk dalam bawah lagi lah gelap. Saat itu tetapi suara bahkan juga bacaan Nabi Yunus alaihi salam terdengar di langit. Bahkan juga dengar malaikat itu di dalam lautan adanya suara la ilaha illa anta subhanaka inna tu ramailah. Kalau kata seorang subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Subhanallah. Maha suci Allah. Mana kata masa yang cukup padat, bahkan kita teruskan. Bahkan yang keenam adalah orang yang bersedekah tetapi dia menyembunyikan sedekahnya, maupun dia mewatarkan sedekahnya itu, tak kiralah menyembunyi maupun tidak, tapi dua-duanya ada kebaikan kepada dirinya. Yang pertama, dia menyembunyikan atas sebab takut dia riak kepada Allah. Yang kedua, dia mewatarkan, dia bagi tahu kepada orang, bagi orang motivasi orang nak tolong kepadanya. Bahkan orang lain pun nak buat seperti dia. Allahu Akbar. Dua-dua ada kebaikan. Cuma apa beza dia? Nawaitunya kepada Allah. Maka kalau nawaitunya kepada Allah, alhamdulillah. Kalau niatnya pun, kalau dia buat sembunyi pun atas niatnya untuk riak dan takabur, maka tak jadi juga. Tapi atas dasar dia bersedekah, dia buat infak apa saja, gaji masuk dia transfer siap. Sekarang ada mudah transfer. Setiap seorang ambil nombor akaun surau, bahkan transfer, kan? Ambil tak banyak tuan-tuan, seorang bagi RM2 sudah. Tu paling sikit itu, kan? Bagi RM2 sudah. Tapi istiqamah. Kalau kata banyak, boleh bagi 10 seorang, alhamdulillah. Istiqamah tu lah aircon sejuk tu, kan? Banyak ni, kan? Masya Allah, alhamdulillah, kan? Tidak aircon kadang-kadang tak rasa, menandakan apa, kan? Tapi aircon pun sejuk ni cantik, subhanallah. Maha suci Allah. Kiranya orang kat sini memang subhanallah lah. Transfer mudah, transfer je, ambil nama akaun transfer. Tak pandai apa lagi, masuk dalam tabung, lalu masuk tabung. Bawa lah tuan-tuan seperti mana kita bawa. Kadang-kadang bukan apa pun, kadang-kadang kita nak bagi tu atas dasar. Bahkan juga inilah yang Allah nak menentukan, nak bagi kepada kita nanti. Subhanallah. Andai kita tahu kebaikan itu nanti memang hebat, memang lebih. Bahkan nanti kita akan patah balik dalam dunia. Katakan, ya Allah, boleh tak aku nak bangun balik? Ada jenis tu kan, dia cerita. No? Dia kata apa? Ya Allah, mintakan aku nak bangun balik, ya Allah. Kejap je. Bukan nak solat. Dia bukan nak minta untuk solat. Dia minta untuk sedekah. Sebab apa? Dia tahu sedekah itu akan sampai ke akhirat. Masya Allah. Maha suci Allah. Bahkan yang kelas, insya Allah, yang kelas, orang yang muhasabah diri, orang yang mendekatkan zikir kepada Allah sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia membasahi bibirnya menangis kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, tuan-tuan. No? Atas dosa-dosa yang melakukannya, banyak dosa-dosa yang dia ada zikir, dia duduk, dia renungkan bersama, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wa tubu ila taubatan nasuha dan sebagainya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap malam, setiap hari dan sebagainya. Itulah 7 golongan yang sangat masa yang padat ini. Subhanallah, 7 golongan. Mudah-mudahan ada melekat sikit kita salah satu. Dan kalau ada kita tahu, kita sendiri yang tahu, tak payah pening-pening kepala, kita tahu. Kalau ada istiqamah. No? Istiqamah. Mana istiqamah? Berterusan kita. InsyaAllah. Itu saja, tuan-tuan. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala cukuplah sekadar tu atas arahan dari SOP. Mana mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita doa sedikit, mudah-mudahan mendapat barakah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وإلى تأخذ راتك المستقيم. اللهم حق واتباعه إلى باطل باطلا وسنة اجتنابه.
Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Janganlah Kau pandang hina kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, luaskanlah kubur ayah dan ibu kami ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Sinarilah kuburnya dengan syafaat Al-Quran. Jadikanlah kubur-kubur kami taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, angkatkanlah darjat orang yang berada dalam majlis ini ya Allah. Angkatkanlah darjat orang yang berada dalam majlis ini ya Allah. Muliakanlah ya Allah orang yang berada dalam majlis ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, jika dalam majlis ini yang sedang sakit, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Jika dalam majlis ini ya Allah sedang berhajat, sempurnakanlah hajatnya ya Allah. Jika dalam majlis ini ya Allah yang sedang kesempitan rezekinya ya Allah, luaskanlah rezekinya ya Allah. Jika dalam majlis ini ya Allah yang sedang kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, angkatkanlah darjat orang yang telah berjasa dalam majlis ini ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah yang baik tetap pada Allah, yang kau baik tetap hamba sendiri. Saya mohon maaf keterbatasan dan rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.